Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan bertemu kembali di channel Cikgu. Pada hari ini kita akan belajar tajuk tingkatan 3 bab yang ke-9 iaitu berkenaan dengan garis lurus. Sebelum kita memulakan pelajaran, kepada mana-mana pelajar yang belum menekan butang subscribe, jangan lupa untuk menekan butang subscribe yang berada di bahagian kanan supaya anda akan mendapat notifikasi setiap kali video baru diupload. Ia adalah free sahaja. Bab ini mengandungi 7 standard pembelajaran. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, ingin cikgu terangkan bahawa walaupun slide ini disediakan dalam bahasa Inggeris, tetapi setiap penerangan adalah di dalam bahasa Melayu dan mungkin dicampur sedikit dengan bahasa Inggeris. Ini kerana cikgu mengajar DLP di sekolah dan akan menggunakan bahan yang sama nanti. Seterusnya, video bagi setiap bahagian akan cikgu letakkan di bahagian description di bawah. Okay, untuk standard pembelajaran yang pertama, anda akan belajar cara untuk membuat hubungan di antara persamaan y equal to mx plus c dan kecerunan dan pintasan y, dan seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita lihat dan kenal dahulu apakah dimaksudkan dengan fungsi linear dan fungsi bukan linear. Di tingkatan 2, pelajar telah belajar berkenaan dengan cara untuk melukis fungsi linear dan fungsi bukan linear berdasarkan jadual. Mari kita imbas kembali apa yang pelajar telah pelajari pada sebelum ini. Okay, ini adalah graf dengan kecerunan positif. Yang kedua, graf dengan kecerunan negatif. Yang ketiga, graf dengan kecerunan infinity ataupun tidak tertakrif. Dan yang keempat, graf dengan kecerunan kosong. Cikgu pasti pelajar masih ingat apa yang mereka telah pelajari di tingkatan 2 ketika mereka belajar cara untuk mencari kecerunan garis lurus. Jika anda perhatikan keempat-empat graf ini, kesemuanya adalah garis lurus. Apabila kita mempunyai satu graf dengan garis lurus, fungsinya kita sebut sebagai fungsi linear. Hal ini kerana kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah adalah 1. Okey, seterusnya ini merupakan graf kuadratik. Yang ini pula merupakan graf 1 per x. Graf yang ketiga itu merupakan graf 1 per x dan yang keempat negatif 1 per x. Dan yang keempat dan yang kelima dan 6 pula merupakan graf kubik. Jika anda perhatikan ke-6 graf ini, kesemuanya bukan berada dalam keadaan garis lurus. Maka yang ini kita sebut sebagai fungsi bukan linear. Okey, sekarang kita akan fokus hanya kepada fungsi linear. Seperti yang cikgu dah sebut tadi, apabila kita bercakap berkenaan dengan fungsi linear, maka ia hanya melibatkan garis lurus. So, secara umumnya, cara untuk menulis persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Nanti cikgu akan terangkan lagi dengan lebih detail. Okay, graf bagi fungsi yang selari dengan paksi y
kita akan tulis di dalam bentuk Y sama dengan H, yang mana H merupakan nilai yang berada pada paksi X. Seterusnya, graf dengan fungsi yang selari dengan paksi X. Persamaan garis lurusnya kita tulis sebagai X sama dengan H, yang mana nilai H bagi graf ini adalah nilai yang berada pada paksi Y. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada fungsi bentuk kecerunan. Okey, yang mana seperti yang kita sebut tadi, Y sama dengan MX tambah C. Okey, M merujuk kepada kecerunan, manakala nilai C pula merujuk kepada pintasan Y. Ketika anda hendak mencari pintasan Y, anda perlu berhati-hati dengan simbol yang berada di hadapan nilai tersebut. Sekiranya simbolnya adalah positif, maka pintasan Y tersebut adalah positif. Sekiranya simbol di hadapannya adalah negatif, maka pintasan Y tersebut adalah negatif. Okey, mari kita lihat kepada contoh yang pertama. Tentukan kecerunan dan pintasan Y. Okey, sebagai contoh soalan sekarang kita buat Y sama dengan 3X tambah 7. Okey, berdasarkan bentuk umum bentuk kecerunan yang cikgu dah sebut tadi, okey, di sini dapat kita perhatikan bahawa nilai 3 merujuk kepada kecerunan, manakala nilai 7 pula merujuk kepada pintasan Y. Maka kita boleh nyatakan dekat sini, apabila kita sebut sebagai kecerunan, kita labelkan dia sebagai M. M sama dengan 3 dan C sama dengan 7, kerana operasi di hadapan 7 adalah positif. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua. 2Y sama dengan 3X tolak 8. Jika anda perhatikan pada persamaan ini, dia adalah tidak di dalam bentuk kecerunan. Maka apa yang anda perlu buat adalah jadikan dia Y sahaja di belah kiri persamaan. Okay, apa yang perlu kita buat adalah kesemua sekali perlu dibahagikan dengan 2. Maka akan dapat 2Y bahagi 2 sama dengan 3X per 2 tolak 8 per 2. Okey, seterusnya permudahkan persamaan ini. 2 bahagi 2 dapat 1. 3 bahagi 2 tak boleh. Dan seterusnya 8 bahagi 2, maka nilai dia adalah 4. Jadi persamaan yang akan terbentuk adalah Y sama dengan 3 per 2 X tolak 4. Okey, sekarang dia dah dalam bentuk kecerunan, maka kita dapat kena pasti nilai kecerunannya adalah 3 per 2, manakala nilai pintasan Y-nya pula adalah, okey, sini kena hati-hati, nilai pintasan Y dia adalah negatif 4. So, kita labelkan M sebagai 3 per 2 dan C sama dengan negatif 3 per 4. Okey, adakah anda dah faham setakat ini? Okey, kalau dah faham, mari kita uji kefahaman anda. Okey, cikgu mahu pelajar-pelajar sekalian buka buku teks pada muka surat 230, main test 9.1a dan cuba jawab soalan tersebut. Okey, seterusnya kita akan bertemu kembali pada bahagian kedua.